Tiba-tiba ada sebahagian ustaz suruh sedekah, dia tu tak sedekah. Ada masalah sikit minta duit kat orang. Ada masalah sikit minta duit kat orang. Atas nama dakwah, pendakwah. Dia ajak orang buat kebaikan, dia kena buat kebaikan. Bukan dia duduk bersila, dia suruh orang lain buat sedekah, dia tak payah buat apa. Dia beri dorongan kepada orang ramai, jangan simpan harta. Dia simpan harta berlambat-lambat. Dia sampaikan kuliah, dia beri buat satu potongan video. Dia kata kepada orang ramai, tuan-tuan sekalian, apalah maknanya harta sejuta yang tuan-tuan simpan di dalam simpanan tuan-tuan, yang mana harta itu akhirnya akan diagih-agihkan sesama anak-anak tuan-tuan sekalian. Dia kata begitu. Seolah-olah dia tak faham ke? Orang yang membiarkan harta dia, ataupun orang yang ada bahagian harta disimpan untuk dibahagikan kepada anak-anak dia, itu termasuk di dalam amalan saleh. Bukankah di dalam hadis Nabi SAW yang Nabi sebut kepada Sa'ad ibn Abi Waqqas yang sakit dalam peristiwa Fathu Mekah, dan Sa'ad menganggap barangkali dia akan mati disebabkan sakit tersebut, tapi ternyata dia tak mati. Dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada ketika itu Sa'ad ada hanya seorang anak perempuan ketika tu Fathu Mekah. Sa'ad kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ada harta yang banyak, bolehkah aku bersedekah untuk orang ramai, kepada orang ramai harta aku ini? Nabi kata, tidak wahai Sa'ad. Kemudian Sa'ad kata, kalau begitu wahai Rasulullah, aku sedekah setengah dari hartaku. Nabi kata, tak, sedekah tak boleh, tak, aku wasiat setengah dari harta aku. Nabi kata, tak banyak sangat tu wahai Sa'ad, banyak sedekah setengah harta. Nabi kata, jangan banyak sangat tu. Kemudian kata Sa'ad, ya Rasulullah, kalau begitu aku tinggalkan wasiat 1/3 untuk diberi kepada orang lain, kepada orang susah. Nabi kata, kalau begitu 1/3 boleh. Kemudian Nabi kata, itu pun banyak juga. Kemudian Nabi SAW sebut kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, sesungguhnya kamu meninggalkan keluarga kamu, anak isteri kamu setelah kamu meninggal dunia dalam keadaan mereka serba cukup, lebih baik berbanding kamu meninggalkan mereka meminta-minta pada orang ramai. Kita tinggalkan ahli keluarga setelah kita meninggal dalam keadaan kita ada harta, kita tinggalkan untuk mereka, lebih baik mereka memiliki harta kita daripada kita duk sedekah habis harta kita kepada orang lain yang bukan rekan dengan ahli keluarga. Jadi salah kefahaman sebahagian orang yang beranggapan mana-mana ketua keluarga yang menyimpan harta dia dengan syarat dia buat kewajipan, zakat dia mesti melaksanakan, sedekah sunat, biarkan harta kita kepada ahli keluarga, lebih besar pahalanya berbanding orang lain. Kalau ahli keluarga kita amat-amat memerlukan harta tersebut. Kalau keluarga kita pun semua berada, tak ada keperluan untuk tambahan harta lagi, maka sudah tentulah membantu orang yang lebih susah lebih besar pahalanya berbanding membantu ahli keluarga yang tak memerlukan bantuan. Ada ustaz dia sanggup buat video untuk kempen derma di pusat pengajian dia, seumpama, sebagai contohlah, sebagai contoh. Apa guna tuan-tuan simpan harta banyak, sejuta dalam bank, akhirnya kembali kepada anak-anak? Kita jawab, ada guna. Agama suruh simpan perkara itu, tinggalkan kepada anak-anak dan keluarga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika beliau wafat, beliau telah mewasiatkan 1/5 dari hartanya untuk diberikan kepada orang lain. Maknanya baki kepada siapa? Kepada ahli keluarga, difaraidkan. Tiba-tiba ada sebahagian ustaz suruh sedekah, dia tu tak sedekah. Ada masalah sikit minta duit kat orang. Ada masalah sikit minta duit kat orang. Atas nama dakwah. Hang wahai ustaz, mana sumbangan dakwah hang? Ini tak betul cara dia. Nabi SAW bila suruh orang bersedekah, Nabi akan bersedekah, terutamanya perkara yang desak ataupun bantuan yang perlu diberikan segera.